Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama kali banyaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala beri kita mari berjumpa dan beri kita mari bertemu dalam satu majlis, iaitu majlis forum. Kita pada malam ni dengan bahasa siarnya kita ada sewana. Dan pertama kali saya minta maaf kepada penonton, oleh kerana penonton duk tunggu daripada lepas maghrib tadi lagi, supaya bila masa sampai untuk kita nak live. Oleh kerana minta maaf dengan sebab ada orang panggil kata keuzuran, hanya kita nak lewatkan masa. Jadi alhamdulillah kita sampai masa untuk kita buat forum kita pada malam ni, dan di atas tajuk kesalahan dalam menggunakan dalil dan kesan kepada masyarakat. Orang panggil kata dalam masyarakat kita ni duk guna dalil salah. Salah guna dalil untuk nak buat ibadah dan untuk nak buat orang panggil kata amal hidup kita ni. Bila kita salah guna dalil tu, ia nak pergi ke lain lah. Jadi insya-Allah saya selaku moderator malam ni forum kita, dan bersama dengan saya dalam forum ini iaitu Ustaz Syekh Wan Syukri Al-Fatani, dan juga Ustaz Khairul Ikhwan daripada Malaysia, insya-Allah. Untuk final kita pada malam ni dua-dua, dan insya-Allah sisi kita malam ni kita nak bagi kepada tiga sisi. Tiga sisi. Sisi yang pertama, saya nak tanya soalan, dua-dua final. Dan juga sisi yang kedua pun sama juga, saya nak tanya soalan, dua-dua final. Dan setiap soalan kita bagi masa lebih kurang 15 hingga 20 minit untuk soalan. Dan pusingan yang ketiga, kita buka soal jawab. Kita buka soal jawab. Yang dalam majlis nak tanya soalan pun boleh. Dan yang mengikut dalam live kita, yang mengikut dalam live kita pun boleh kita nak tanya soalan, insya-Allah kita akan jawab pada pusingan yang ketiga. Baik, supaya tidak melewatkan masa, saya pusingan yang pertama, kita nak tanya Syekh Wan Syukri dulu. Syekh Wan Syukri dulu. Di atas soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan dalil dan kenapa setiap perkara perlu kepada dalil? Itu soalannya, Syekh. Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam yang bahagia ini sama-sama kita mengangkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan izin, mana Allah Ta'ala beri izinkan kepada kita boleh sama-sama kita ada di dalam sebuah majlis, sama-sama kita nak tafaqquh pada masalah agama. Tak lupa lagi kita terima kasih pada pengurusi kita dan Ustaz Khairul Ikhwan sebagai sahabat saya lah yang duduk dalam media dakwah sekali. Kita pohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita sekalian.
maksud yang ditanyakan ataupun soal yang dikemukakan kepada saya tadi, apakah maksud dengan kata dalil? Dalil ni makna lagu mana? Makna gapo dalil ni? Dalil ni kalaulah kita nak tengoknya, iaitu makna dia mursyid. Makna tunjuk. Benda hak tunjuk gi kepada satu perkara tu panggil dalil. Itu di sisi lorak cakap dalam ilmu lughah. Adapun dalil di sisi ulama usul fiqh, sebab masalah kita nak ambil dalil ni ia sakut paut dengan usul fiqh, ilmu usul fiqh ataupun indal usuliyin, di sisi ulama-ulama usul fiqh. Maknanya barang yang nak sampaikan ma yuwassilu bi sahihin nazar. Ni kita kena masuk ilmu lah sikit. Iaitu perkara yang nak menyampaikan dengan tilikkan yang sahih kepada ilmu yang dikandaki, ilmu khabari. Itu takrif dia lah. Kalau kita nak kecek bahasa kita ni, kalau kita kecek gitu tu bahasa payah. Kita nak buat jadi mudah. Dalil ni, apabila sebut kata dalil, adanya di dalam pahami kita ni, makna kata perkara yang nak membawakan kita kepada matlamat. Tiap-tiap perkara nak bawa kita kepada matlamat, maka itu adalah dalil. Cuma syarat kita kena ada akal fikiran yang waras, yang betul. Cara kita nak guna dalil, cara kita nak letak dalil, cara kita nak buat turun dalil, we kena. Kalau tidak, nascaya kita tak dalil bukan tepat dia. Dalil ni ambil dana. Ni ingat molek. Ambil daripada dalil khabari. Khabari ni makna wahyu Tuhan. Apabila sebut kata wahyu Tuhan, dia terbagi pada dua perkara. Yang pertama suruh, yang kedua khabar. Nampak tu tak? Apabila gitu, dalil hak kita nak ambil daripada Quran pun baik, daripada hadis pun baik, pastilah kita kena ada tilikkan adanya pahami yang terbina akal fikiran kita ni di atas cara kita nak faham. Cara kita nak mengambil dalil daripada Quran ataupun daripada hadis. Apabila gitu, dalil ni kita tahu dah kata dia nak pipingkan kita kepada matlamat. Maka matlamat tadi itu ulama dia bagi pada dua. Bagi pasal luah-luah, orang panggil ijmali, dalil adillah al-ijmaliyah. Hak pasal luah-luah. Satu lagi orang panggil dalil at-tafsiliyah. Dalil ijmaliyah, kita ingat ada Quran, ada hadis, ada ijma', ada qiyas. Tu panggil dalil ijmaliyah. Hak pasal kecek dengan cara luah-luah. Katanya kata dalil, gapo? Dalil-dalil ni perkara yang nak tunjuk kita kepada matlamat hak kita nak. Lepas tu dalil tu gantung daripada mana? Ambil mana? Ambil pada Quran, hadis, ijma', qiyas. Itu panggil dalil ijmaliyah. Satu lagi panggil dalil tafsiliyah. Dalil tafsiliyah ni, yakni dalil yang khusus. Masalan, kita sebagai orang Islam, hingga orang bukan Islam pun tahu kata kita kena semaya beh. Orang tak semaya, orang tak masuk masjid, orang tak puasa, orang tak haji, ini bukan orang Islam. Hingga orang bukan Islam pun tahu. Terutama kita duduk dalam negara yang bukan Islam.
Kemudian orang tanya kata, yang engkau tadi itu pegang kata semaya ni adalah suruh Tuhan. Wuduk tadi itu adalah perkara yang jadi kewajipan yang kamu itu kena kerja dan sebagainya. Faham daripada mana? Pasti kita kena pergi tengok dalam Quran, tilik dalam Quran. Piyah nak kena tilik tadi itu tu. Al-mujtahid. Al-mujtahid. Mujtahid ni orang siapa makam yang dia mengaji adanya alat ilmu pengetahuan untuk nak nazar. Nak tilik pada ayat Quran, tilik pada hadis Nabi supaya nak mengeluarkan hukum supaya kita boleh beramal. Yang tilik dalam ayat Quran didapati di sana Allah Taala kata, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn ila akhiril ayat, sehingga akhir ayat. Wahai orang yang beriman, apabila mung tu jazam kata nak semaya, maka hendaklah mung tu ambil air semaya. Gapo kita dapat daripada ayat Quran tadi? Dapatnya dua perkara. Yang pertama, semaya tu ada dalam Islam. Kamu dia nak semaya tak boleh kalau tidak ada air semaya. Maka dalil lagu ni orang panggil dalil tafsiliyah. Dalil tafsiliyah. Apabila kita faham lagu tu, sekurang-kurangnya kita boleh tahu kata kita ni orang Islam kena reti apa yang dibercakap, yang dikemukakan, yang dipahamkan oleh para ulama, kita kena faham. Jangan kita kata aku pegang belalah tak ada dalil, itu panggil muqallid. Muqallid ni sekali-sekala tak apalah. Tapi nak duduk tempat tu lah, ini tak layak bagi kita. Terutama pelajar dan sebagainya tak layak. Untuk kita mengangkatkan darajat taraf orang yang beriman, pasti kena ngaji sehingga dia tahu kata cara kita ada beramal tadi itu gantung di mana. Berdasar di mana. Hukum hakam itu ambil daripada mana. Itu caranya. Dengan cara ringkas, dalil iaitu barat perkara yang nak menyampaikan kita kepada matlamat. Itu dalil. Pia nak pimpin kita, mujtahid. Nampak tu tak? Baik. Kalaulah kita tahu dalil, tapi kita tak tahu cara kita nak guna dalil, terkadang bahaya lebih pada kita tak tahu. Tahu tapi tahu tak kena. Sebab benda yang tak kena ni kita tasawur dia salah dengan wakil. Itu panggil benda batil. Benda batil kita tasawur satu perkara tak kena pada darajat dia. Masalan, kita orang ngaji. Kenapa? Sebab kita talabatul ilm. Mengaji ni kena mengaji hak besar sekali dalam masalah nak menghasilkan ilmu, masalah talaqi. Bukan mengaji di sekolah sahaja. Sekolah mengaji untuk nak ambil anak kunci. Tapi nak tambah lagi ilmu pengetahuan, kena talaqi dengan alim ulama kita. Kita mengaji mari, kita faham kata apabila sebut kata dalil, wa ilmu Quran, wa ilmu hadis. Betul? Apabila gitu, kita kata hadis ni kita hak tinggi sekali darajat bawah pada Quran, iaitu hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Kita mengaji Sahih Bukhari, kita mengaji Sahih Muslim. Didapati hadis yang ada dalam itu sebagai dalil. Untuk kita nak buat amal, kita kena ambil hadis tu, lama buat pegang. Kita pergi jumpa satu hadis, Nabi kata, la tadakhiru luhumal udhiyah fawqa thalath. Jangan taruhnya daging gerbek lebih pada 3 malam ataupun 3 hari. Hadis tu sahih, memang sahih.
Maknanya kalau kita taruh lebih pada 3 hari, haramlah kita makan. Sebab mari dengan la, nahi, teguh. Dan tidak ada sarif kata itu adalah makruh. Sebab teguh ni dalam Islam ada dua dalalah. Dalalah mula-mula, tunjukkan mula-mula, yakni benda yang haram. Yang kedua, benda yang makruh. Benda yang makruh ataupun benda haram, ma yu'aqabu ala, ta'rif haram katakan. Ma yu'aqabu ala apa? Ala fi'lihi. Wa yuthabu ala tarkihi imtithalan. Itu ta'rif haram. Barang yang kita buat dijanjikan seksa. Dan dijanji pahala kalau kita tinggal tu imtithalan. Imtithal. Kalau tak imtithal, tak dapat pahala. Apa tak minum arak? Orang takut mabuk. Ada. Sebab apa tak minum arak? Kerana aku imtithal perintah Allah Ta'ala, ya tahu aku minum. Kalau buat, nak imtisal tak imtisal, boleh dosa sama. Dan Tuhan janji seksa kalau Tuhan tak siapung dosa dia. Makruh kadzalik. Cuma ya tukar sikit. Ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wala yu'aqabu ala fi'lihi. Itu makruh. Barang yang Allah Subhanahu wa taala tak ambil salah bagi orang buat. Orang buat Tuhan tak ambil salah. Tapi kalau orang tinggal imtithal, ia akan dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya baca hadis, la tadakhiru, jangan kamu tadi itu taruh gapo dia? Daging gerbel lebih pada 3 hari. Kita orang ngaji Sahih Bukhari, mengaji agama, imtithal lah apa hak Nabi kata ni. Pas kita pergi ke Mekah, Ustaz Azam. Lama mana orang taruh dalam peti sejuk? Setahun pun ada. Ya duduk Mekah lama. Lepas tu, orang ni mukhalafah sunnah Nabi. Orang ni buat benda haram. Pasik, tak boleh mas maya belakang dia. Tak boleh buat wali, tak boleh tu, tak boleh ni. Orang panggil kata, yatarattabu alaihi, banyak daripada benda-benda yang memuskilahkan masyarakat. Sedangkan dia tu kena dak istidlal. Dia kata tak kena lagu mana muka hadis sahih. Ambil lagi perkataan a'immah kata idza sahal hadis fa huwa madhhabi. Apabila sahih hadis itulah mazhab kami. Ulama ada kata, dia kata ma qultu kullu ma qultu khalafa al-kitab was sunnah fa ana rajun fi hayati wa ba'da mamati. Semua aku kata kalau lah mukhalafah Al-Quran, mukhalafah hadis, hak sabit, maka aku rajak, aku tobat daripadanya. Kamu tak saya pakai hadis. Jadi buku dah lah. Dia hemah yang kena dah tu. Kena. Tapi pahamnya dia salah. Buat apa? Kerana dia tak ada nazar kepada diri hadis. Hadis memang sahih. Cukup syarat 5 perkara. Ittisalul isnad, ada ad-dhabtur ruwa, adalatul ruwa, adamul syuzul, adamul illah. Cukup. Cukup syarat nak jadi hadis sahih. Cukup belaka. Tapi dia tak nazar satu lagi, kata hadis ni dimansuhkan. Hadis ni hadis mansuh. Bukan hadis yang boleh kita nak buat amal lagi. Apa makna mansuh? Hukum dia disapuskan. Tak boleh guna dah hadis ni. Hukum dia tak ada dah. Walaupun ia sahih, tapi nak guna tak boleh. Ini nak kita faham kata, kalaulah kita silap faham dalam masalah nak guna dalil, gapo jadi dalam masyarakat? Benda yang susah payah. Dan orang akan lari tubik pada agama dengan sebab berasa kata agama tadi itu menyusahkan hidup dia. Sedangkan dalam Quran Tuhan kata, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Tuhan tak menjadikan urusan agama ni payah dan sebagainya. Maka itulah kita kena mikir cara kita nak guna dalil. Hari ni ramai hemah agama. Tetapi nak
gunanya dalil untuk bantu agama, pastilah kita kena hanti-hanti untuk kita tadi itu mengakadkan, menghayati akan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ajaran hidup, Islam sebagai ajaran hidup, supaya tak menyepitkan benda hak luah di dalam agama kita. Terima kasih kepada pengurusi kita pada ruangan pusingan pertama. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah. Itu adalah kupasan daripada syekh kita, dan supaya kita faham apakah yang kita nak guna dalil. Baik, kita pusing kepada soalan yang kedua daripada pusingan yang pertama kepada ustaz kita Khairul Ikhwan. Nah, di atas soalannya, kenapa wujudnya golongan yang salah menggunakan dalil, dan apa matlamat mereka sebenarnya, ustaz? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Terima kasih pada Ustaz Azam selaku moderator pada malam ni, dan juga Syekh Wan Syukri selaku panel yang pertama. Alhamdulillah, pada malam ni kita buat satu kelainan, iaitu kita keluar sikit daripada masjid, daripada tempat-tempat yang kita biasa buat forum. Kita mari buat di satu tempat di kawasan Tong di Naratiwak ni, sambil-sambil kita rehlah pada malam ni. Jadi kalau kita tengok kenapa wujudnya golongan yang salah menggunakan dalil ni, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala datang ke agama ni untuk menyelesaikan masalah manusia. Itu benda yang asas yang perlu kita tahu. Agama ni bukan buat manusia tu jadi masalah kau banyak, tetapi agama ni adalah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah. Cuma tinggal laginya manusia ni dia tak reti nak guna agama ni untuk menyelesaikan masalah. Sebab apa? Sebabnya, yang pertama sekali, salah faham berkenaan dengan agama itu sendiri. Salah faham berkenaan dengan agama ni bukan berlaku pada hari ini saja, tetapi berlaku selepas daripada kewafatan Nabi SAW sendiri. Nabi zaman sahabat begitu faham. Dia kalau sahabat tak faham, sahabat tanya Nabi. Maka kesilapan dalam menggunakan dalil di situ tidak berlaku. Cuma ada setengah dari, bukan setengah lah, beberapa orang sahabat yang faham dengan cara zahir hadis. Itu bukan kita kata salah faham, tidak. Bukan salah faham. Contohnya Umar bin Khattab, dia faham kata la ilaha illallah, kalau kata la ilaha masuk syurga. Siapa dia orang panggil tolak bahu Abu Hurairah dalam satu riwayat ke. Kerana mu jangan sebut gini, dia kata takut orang, umarnya takut orang silap faham. Takut orang kata la ilallah saja maka masuk syurga, lalu kata saya semaya tak payah gapo. Fahamnya umar lagu tu. Sedangkan tidak lagu tu. Tapi pembetulan kepada fahaman yang salah ini berlaku di hadapan Nabi SAW sendiri. Baik. Bila zaman berlalu, ibu orang panggil kota Islam pun, ibu kota Islam ni dia berubah daripada satu tempat ke satu tempat. Maka masuklah beberapa golongan di dalam Islam. Orang panggil duk menyelai masuk dalam Islam supaya orang salah faham agama, nak munuh agama sendiri. Di antaranya golongan yang nyata yang kita boleh tengok dalam sejarah, iaitu Orientalis. Orientalis ini golongan yang ngaji Islam, nak munuh Islam. Ada dalam bidang fiqh pun ada, pendapat dia pelik-pelik. Ada dalam bidang orang panggil hadis pun ada, dalam bidang tafsir pun ada, dalam bidang sirah pun ada. Semua golongan Orientalis ni kerja dia nak buat hebatnya seorang Nabi. Dia nak buat mukjizat yang ada pada Nabi, nak buat kehebatan yang ada pada Nabi.
Hak dia naknya Nabi ni sebagai pemimpin dunia yang lain, sebagaimana dunia hak kita masyhur pemimpin nama Abraham Lincoln, Mao Zedong, Mahatma Gandhi apa. Itu ya Nabi setakat tu ya. Sedangkan kita orang Islam ni, Nabi adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Marinya Nabi itu bukan sahaja mari bawa sebagaimana Abraham Lincoln ke apa, tidak. Nabi mari itu adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik. Kebanyakan orang salah faham dalil ni dari perikat tok guru, dia ada kepentingan dia. Kepentingan dia. Alhamdulillah, bila Quran ni jadi panduan pada hidup kita, maka Quran cerita ada golongan yang menggunakan agama dia untuk kepentingan diri dia sendiri. Siapa Allah Subhanahu Wa Taala laknat, iaitu Allah Taala laknat Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, di atas lisan Nabi Allah Dawud dan juga Isa anak kepada Maryam. Kerana dia berkata benda yang tidak pernah dikata oleh Nabi mereka. Dalam Quran, apabila Nabi Isa kata, Inni Abdullahi atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Inni Abdullah, aku ni hamba Tuhan. Dengan perkataan Isa tu, terjawab segala jenis tuduhan kepada Nabi Isa. Nabi Isa tu anak Tuhan. Dan orang Yahudi kata Nabi Isa ni anak zina. Na'udzubillah. Perkataan mereka itu sangatlah kotor kepada seorang Nabi. Dan sangatlah kotor juga orang yang nak akak Nabi Isa ni sampai tahap tinggi berdoa sampai jadi anak Tuhan. Maka kedua-dua golongan ini adalah golongan yang tak faham ataupun faham dah tapi ada kepentingan diri. Gapo kepentingan tok lebah di kalangan Yahudi ni? Semestinya dia ni malu apabila dia terima agama daripada orang Arab. Sebab orang Arab ni adalah orang yang duk tanya dia semua. Kalau ada masalah gapo-gapo, kita tanya Yahudi. Waktu masa Nabi akhir zaman diutuskan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi diutuskan, musyrikin Mekah ni kita tanya Yahudi. Contoh kalau kita tengok apa yang ditanya oleh musyrikin Mekah nak tahu Nabi akhir zaman lagu mana, Yahudi beri jawab apa? Mu tanya dia pasal ruh, jawab dia gini-gini. Mu tanya dia pasal Zulkarnain, mu tanya dia pasal Ashabul Kahfi, mu tanya. Jawab apa dia beri. Kalau dia jawab gini, maka dia seorang Nabi. Maka dia tahu jawab apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bapa tak saya terima juga hak Nabi. Mudah-mudah kita kecek bahasa Kelantan kerana gong dia. Perangai gong tok lebar ni daripada dulu sampai kala ni. Buah gong ni ada. Duk berasa hebat. Duk berasa diri ni tak nak terima. Gapo hak orang bawa sedekah orang tu, orang kata dalil duk tungging pun tak berasa benda tu masuk dalam jiwa dalil. Sebab apa? Sebab sebagaimana Yahudi bila kita tanya, musyrikin Mekah tanya, ada benda hak dibawa. Jadi nak tinggal benda tu payah. Benda tu duk ngosek sama. Menjawab betul, orang tak hormat, malu aku muka aku ni nahnu abnaullah wa ahibba'u, kami ni anak Tuhan dan Tuhan saya pada kami. Orang Arab ni mai kriye. Orang tak kira mana dengan Arab ni. Arab ni orang tak kira mana. Neh, bukan bangsa kira bangsa hak kelas kedua, dia kelas hak pertama. Jadi nak perendah, nak gikut orang Arab ni. Dia perangai orang panggil gong ni, perangai siapakah hari ni pun lagu tu lah. Orang tak sikut dalil yang betul sehingga dia guna dalil untuk buat benda tak betul kerana ada sifat takabur yang ada pada dia. Itu dia jadi rekod agama. Batu Iblis, dia aba wastakbar. Takabur nombor satu sekali. Bapak segala gong atas muka dunia ni, Iblis. Ibu dia duduk situ. Tuhan tak pernah ajar dia kata api ni molek lebih pada tanah. Duk rekor ke dia, khalaqtani min nar ana khairum min, aku lebih baik padamu. Aku jadi pada api, mu jadi daripada tanah. Aku lebih baik. Dia ngaji dengan siapa kata api tu molek lebih pada tanah? Kitab mana dia buka? Tak ada, Tuhan tak ada royak pun. Dia rekor sendiri. Bapak segala hak rekor kali Iblis nombor satu. Sebab apa? Sebab dia punya takabur tak seterima hadan. Maka kalau kita balik pada orang dia salah menggunakan dalil pada hari ni, segala benda hak dia nak buat, nak betul hak dia tu buat mari dalil. Kalau kita nak bahas orang hak orang panggil
Tak tahulah nak berjoget ke nak berzikir, kita pun tak tahu. Nah, orang pasal berzikir berjoget. Nak rembah pala tu kat belok tekuk-tekuk. Cabuk gigi pelesu. Nak berzikir nak suruh masuk balik ni, illallah masuk. Dalam tu. Orang panggil nak tikai hati tu, hak nafsu tu dia kata. Ambil dalil mana? Tak ada. Dia kata apa tak ada? Muka sahabat goyang tubuh lagu tu. Memanglah kita kalau berzikir galik pun duk goyang lagu tu. Apa jenis musing-musing ni belok tekuk-tekuk, tak ada. Tak ada dalil kata sama sahabat. Dia ambil dalil hak lagu tu dia pergi pusing nak kata hak dia tu betul. Dalil tu ada. Ni hak khata, hak salahnya di sinilah. Kerana apa? Kerana kepentingan dia. Kerana kepentingan dia. Ziarah kubur. Ada dalil kata ziarah kubur. Apa tak ada? Syekh ngaji pun ada, Ustaz Azan ngaji pun ada, hamba pun ada. Jumpa belakang. Dulu aku pernah lagi muziarah kubur, maka lalu muziarah lah kerana boleh ingat kepada mati. Boleh ingat kepada mati. Nabi stop situ, Nabi berhenti situ. Ziarah kubur ingat ke mati. Tapi orang kita pergi ziarah kubur buat apa? Minta berkat. Padahal Nabi pesan awal lagi bahawa kubur tu bukan tempat buat ibadah. Berkat-berkat ni buat ibadah lah tu. Ambil berkat ni orang panggil termasuk adalah ibadah lah. Nabi pesan 2 kali masa Nabi sakit tenak sekali atas mimbar sekali. Nabi duduk terbaring, duduk terletak nak mati pula sekali lagi Nabi sebut. Sampai tahap orang panggil benda ni benda ya. 2 kali Nabi pesan ni benda penting lah. Ada dia kata, dia mau tak sebut ziarah kubur dia. Bukan tak sebut ziarah kubur, dalih dia mau baca tu kau mau baca. Dalih dia mau ngaji tu kau pun ngaji, tapi dia mau tersalah faham. Itu kesal dia. Nak kata Nabi mari dalam majlis. Oh Nabi lah tak duduk Madinah mana dah. Malaysia apa ke Indo, mari Thailand. Moga boleh Nabi lah ni kan ni. Orang Nabi tak duduk mana dah Madinah, orang pergi Madinah wisalah ke Nabi tak tahu wisalah ke siapa. Kau nak pakai buah dia, kat gitulah. Buah pok-pok salah dalil ni kita kata. Kita tidak nak balah, cuma kita kecek biar mudah-mudah ke faham. Kau nak balah kita buka gelanggang, tentu dah kalah demo. Kau besar kita. Tapi nak koyak cerita aja. Adik kakak sekalian bahawa siapa hati dia kata, jumpa Nabi. Jumpa Nabi secara jaga. Dia kata apa? Nabi sebutlah hadis. Mana-mana orang jumpa Nabi dalam mimpi dia ke jumpa Nabi secara jaga. Yaqazatan, jaga. Tu dia faham cara dia. Tapi kalau kita buka ulama hadis, huruf hadis ni bahawa jumpa Nabi secara jaga nu akhirat nu. Boleh jumpa Nabi. Bukalah mana-mana tafsir. Hak ahli sunnah wal jamaah mesti dia sebut lagu tu. Tak ada kata mari jumpa Nabi secara jaga gini tak ada. Nu akhirat esok nu jumpa Nabi secara jaga. Ini adalah kesan kepada salah guna dalil. Jadi salah guna dalil ni bukan berlaku daripada kalangan orang jahil. Boleh faham kata tak? Salah guna dalil ini ibu nunggu dia duduk kepada orang yang tahu dalil juga. Tetapi ada kepentingan yang tertentu untuk dijaga. Sehingga dalil itu dipusing, dalil itu diolah, dalil itu diubah untuk hawa nafsu mereka sendiri. Allah Ta'ala sebut lagu ni adalah perangai ulama-ulama Yahudi di zaman dulu. Iaitu mereka beli, orang panggil jual agama Allah ni dengan ishtarau bi ayatillahi thamanan qalila, dengan keuntungan dunia yang sedikit. Jadi kalau kita tanya kenapa salah guna dalil, kerana ada kepentingan diri. Dan gapo kesan dia? Kesalahan dalam menggunakan dalil kadang-kadang membawa masyarakat kepada ta'assub. Yang pertama, yang kedua ghulu, melampau. Siapa tak boleh terima dalil lain, dalil kata pahit tok guru dia sore. Hak ngaji tok guru lain, ngaji pun tak sapa. Nak kenal Tuhan tak sapa, sebab sebenar-benar kenal Tuhan ni tak kenal. Hak tu duduk situ. Yang ngaji lagu tu. Sebenar-benar Tuhan ni tak kenal. Maka tak kenal tu lah hak kenal. Oh, pening sekali tu. Tapi tak apalah, moga dia ngaji lagu tu nak buat lagu mana ni. Tapi nak oyak bui, dia ngaji lagu tu dia suruh kita faham serupa dengan dia. Padahal kita faham ni serupa apa disebut oleh Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Mawardi, Al-Imam banyak lagi imam-imam dalam mazhab Syafi'i termasuk Al-Imam Nawawi. Kita faham serupa. Tetapi oleh kerana dia nak pertahan hak dia tu, siapa tolak hak lain. Penyakit apa tu dia panggil? Penyakit ghulu. Penyakit ghulu dah melampau. Jadi itulah pusingan yang pertama ni untuk amba jawab secara rekahnya. Kita berjumpa pada pusingan yang kedua ini insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Khairul Ikhwan
di atas kupasan soalan yang diberi kepada beliau tadi. Kita pusing kepada Syekh kita Wan Sukri. Tadi kita tanya apakah maksud dalil dan juga sebab apa kita kena perlu kepada dalil. Soalan yang kedua, generasi sahabah adalah generasi yang terbaik. Bagaimana sahabah terima dalil daripada Nabi SAW? Fatafadhal Syekh. Alhamdulillah, pada pusing kali yang kedua ni, iaitu bagaimanakah sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerimakan akan agama daripada Nabi. Agama-agama ni mana alasan lah. Dan sahabatlah orang hak mulia sekali hak ada atas muka bumi ni lepas daripada Nabi, lepas pada Rasul. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah sabda di dalam hadis yang sabit daripada baginda, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Nabi kata, la tasubbu ashabi, jangan supoh, jangan maki hamun terhadap sahabat aku. Falau anna ahadakum, kalaulah salah seorang daripada kamu itu anfaqa mithla Uhudin zahaba, dia tadi itu belanja seumpama bukit Uhud, mah dia tu, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tak sampai setengah cupok pun daripada apa yang dibelanja oleh para sahabat hak zaman tu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebut kata sahabat ni adalah ramalek. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Taala meredai terhadap sahabat semua. Maka kita tak dalam hati kita kata sahabatlah hak molek sekali dalam masalah faham agama. Dengan sebab itulah ahli sunnati wal jamaah kita ni dia bergantung kepada paham mereka. Sebab paham mereka adalah pahaman yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dalam Quran dan apa yang diaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadisnya. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam tak memadai kita nak guna Quran, hadis dengan kita tak rajukkan faham itu kepada mereka. Terkadang sebagaimana ustaz kita, Ustaz Khair sebut tadi, ambil dalil mari nak guna untuk nak buat rangka dalam bentuk hak kita sendiri, tapi ambil dalil yang lain mari tak. Seperti mereka yang tak rajuk kepada faham para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kalangan ulama-ulama mereka tentang masalah tu, masalah zikir berjoget aja kan. Dia kata apa tak leh? Kerana Allah Taala kata alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhiril ayah. Berdiri, berjalan, duduk, mengiring gitu dan gini. Semua tadi itu ambil dalil Quran. Kita orang awam. Oh, ni Quran juga dia kata. Muskilahnya bukan di diri Quran. Sebab tu ulama usul fiqh dia kata, hadza apa yang kata ni'matud dalil wa bi'sal istidlal. Dalil tu molek tapi cara ambil dalil sehuduh-huduh sekali. Sebab mereka tak kembali faham tadi kepada faham sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan ayat tu sahabat faham kata daripada Nabi dia, kata masalah semaya, kalau kita tak kuasa nak berdiri, menyatak. Kalau kita tak kuasa nak menyatak, mengiring. Bukan masalah berjoget, berzikir. Sebab zikir tak tahu apa dia kata. Kan nak pakai zahir lah. Alladzina yadhkurunallah, mereka yang sebut Allah.
Bukan semaya sini Tuhan sebut kata apa nama zikir. Tak kita kata semaya di sini sebab sahabat semua faham semaya lah ni. Faham dana dalil. Wa aqimis salata li zikri. Berdirikan semaya supaya mengingati akan daku. Hatu dalil mari tafsir tu. Dua dalil yang tafsir setengah di atas setengah. Sahabat Nabi faham lagu tu. Tak ada sahabat faham lagu lain. Dengan sebab itu, hari ini mereka gagal dalam masalah nak berhujah dengan dalil. Sebab itulah, apabila kita hujah kata benda ni adalah perkara yang tak ada dalam syariat, mereka akan kata, benda ni Nabi tak tegah. Bukanlah tiap-tiap perkara yang Nabi tak buat, itu adalah kita tu tak boleh buat. Berbagai-bagai daripada hujah-hujah yang mereka itu hujah datang mari. Walaupun begitu, adakah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahamkan daripada Nabi apa yang kamu itu faham? Al-jawabnya tak ada. Dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam kena kembali kepada sahabat Nabi dalam masalah memahami akan hukuman agama. Orang Islam kita ni tak ada satu kumpulan malaikat rawafid. Pakai agung belaka sahabat Nabi. Semua pakai agung belaka. Itu adalah ittifaq. Kalau tempat kita Nusantara ni tak ada. Sama ada orang manhaj tu, orang jalan ni. Kalau dia orang Islam, balik ke lah. Hak bukannya Rafidah. Dia tadi itu, aku belaka kata sahabat tu tinggi makan. Pangkat dia tinggi dan jadi contoh tauladan yang baik, yang bagus. Apabila gitu kita boleh ilzamkan, kita boleh melazimi. Apabila kata dalam masalah faham ni pia faham hak mula-mula sekali faham dalam masalah agama, sahabat Nabi. Kenapa masalah semaya, masalah selawat, masalah kita kasih Nabi, masalah kita zikir, masalah kita nak haji gapo tak kembali kelik pada perwaktan mereka? Kenapa? Masalah ada jadi hari ini mahabbatur Rasul. Bagaimana nak kasih ke Nabi? Nak selawat ke Nabi, nak berzikir, nak bergatu, nak bergani, apa yang dijadi? Muskilah di kalangan orang Islam. Kenapa? Tak lain tak bukan kerana ada kemaslahatan sebagaimana ustaz kita kata. Balik belakang ada maslahat untuk nak jagakan habuan daripada habuan dunia. Kalau nak faham, boleh faham dah. Masalah tu banyak kita boleh sebut. Tetapi di sini kita nak fokus kepada masalah pahaman dulu. Untuk Nawawi faham kata, ulama ahli sunnati wal jamaah, dia istinbat daripada ayat, Lau kana khairam lasabaquna ilaih. Kalaulah benda tu molek, nescaya berdulu oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab itu, Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala kata, Ahlus sunnati wal jamaah ya'taqiduna. Ahli sunnati wal jamaah, i'tiqad mereka kata, kullu ma lam yaf'al ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'atun, dia kata. Tiap-tiap perkara yang tak buat amal dengannya oleh para sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, maka itu adalah rengka'ah. Boleh faham ni? Pas tafsir Ibn Katsir ini ada di rumah tok guru kita, kata seluruh ada belaka. Tak kecuali Nusantara kita ni, kita tanya kalau ni orang tok guru ni, ada tafsir Ibn Katsir dalam maktabah dia. Tapi ayat tu kenapa tidak diketengahkan? Tidak tak jadi hadapan, nak jadi nampak jelas. Kata agama kita pasti kita kena rajak klik kepada fahaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi ni adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih letak untuk nak carakan masalah ke apa? Carakan masalah pahaman. Dalam masalah faham, sahabat Nabi lah faham tinggi sekali. Sehingga adalah daripada perkataan yang dikatakan oleh
Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan lain-lain lagi daripada orang-orang yang jadi sahabat Nabi lah alaihi salatu wassalam. Ia katakan, man istanna falyastanna biman qad mat. Barang siapa nak ambil contoh teladan, ambil orang yang telah mati dah. Biar orang yang telah mati dah. Jangan baca sekadar tu lama lagi puja kubur. Biman qad mat. Lalu ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanu, mereka itu adalah adaqun nas fil ilm. Sehebat-hebat orang dalam masalah ilmu. Sehebat-hebat orang dalam masalah amal. Sehebat-hebat orang dalam masalah junjungnya perintah agama. Sebab itulah mereka apabila tak kerja dalam masalah amal, kita jangan pandai-pandai. Sahabat 124,000 orang. Seorang tak ada buat amal seperti kita buat. Kita berasa tergamuk nak pergi jumpa dengan mereka. Hai orang awam, dengan sebab itu, kita sebagai umat Islam, hendaklah kita tadi itu buka hati. Buka pandangan, bukanya ilmu pengetahuan, menerimakan alasan. Kenapa kita kena terima agama dengan alasan? Kerana ini adalah kehebatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita sebagai umat Islam. Tuhan suruh tanya ahli reti pandai di kalangan alim ulama. Tapi, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dengan apa? Bil bayyinat, dengan keterangan. Tak sih tanya saja royak, tak tahu mari dano. Ini tak sih. Itulah kepentingan kita menuntut ilmu agama dan cara kita nak kembali pahaman agama kita, jelas pastilah kita tadi itu kena adanya cara-cara untuk kita nak terima Al-Quran, terima hadis, terima agama, nak beragama, pasti kita kena faham sebagaimana mereka itu para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu faham. Semua tadi itu sahabat, kalau kita kembali kepada tarikh tasyrik, dia ada aliran dia belakang. Dia ada belakang. Tak sahabat saya lah kalau kita gantung pada mereka, insya-Allah kita akan bersatu tangan dengan mereka atas satu jalan yang digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabiul Islam. Itulah sedikit daripada apa yang kita boleh kongsikan di sini pada pusingan yang kedua. Terima kasih kepada pengurusi kita, ustaz kita. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah kupasan daripada syekh kita. Nah, iaitu berkenaan dengan soalan yang dituju kepada syekh kita. Kita terus kepada soalan seterusnya kepada Ustaz Khairul Ikhwan. Nah, tadi soalan yang pertama tadi, wujudnya golongan yang salah guna dalil, kita dengar dah. Nah, dan juga matlamat yang mereka guna itu, nah, guna orang kata matlamat mereka guna dalil sebenarnya gapo. Mari soalan yang keduanya, apakah kesan kepada masyarakat, Ustaz? Nah, kesan masyarakat bila ada golongan yang salah guna dalil ni, masyarakat nak boleh gapo? Kesan yang diguna oleh masyarakat kita, persilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabi SAW sebut hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi sebut 3 kali. Nabi sebut halaka yakni mutanatti'un. Nabi sebut bahawa musnahlah golongan yang melampau. Kalau kita faham dengan cara ayat Quran sebutlah, fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah war Rasul. Ada masalah di antara kita ni, faruddu ila Allah war Rasul. Klik pada Allah dan Rasul. Makna kata punca masalah yang masyarakat dok tangguh hari ni kerana tidak balik kepada Allah dan Rasul. Itu punca nombor 1 sekali. Jadi kalau balik kepada peribadi, balik kepada seseorang, tidak balik kepada nas dan dalil, sebenarnya pecah belah ni kerana tidak balik kepada dalil. Kesan salah faham yang pertama kepada masyarakat jadi pecah belah. Bukannya apabila kita sebut dalil baru orang jadi pecah belah. Tidak.
Orang yang tidak mahu menggunakan dalil dengan betul, itulah sebenarnya orang yang memecah belahkan masyarakat. Banyak ayat Al-Quran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Iftiraq yang berlaku dalam masyarakat ni kerana tidak i'tisam, kerana tidak wa'tasimu bihablillah, tidak pegang dengan tali Allah. Maknanya kalau semua orang itu pegang dengan Al-Quran, pegang dengan hadis Nabi, mengikut huraian ulama ahli sunnah wal jamaah, dia tidak akan jadi pecah belah di kalangan masyarakat. Ni orang panggil jadi terbalik kuih bahasa kita ni, terbalik kuih. Orang yang bawa kepada hadis ni, balik pada Quran hadis, mengikut faham ahli sunnah wal jamaah, dikata pecah belah. Dikata cari balah dengan orang. Tapi orang yang salah guna dalil, salah guna hadis, dia kata hak ni hak molek. Oh jadi pandai ni, zayyana lahumus syaitanu a'malahum ni pandai. Syaitan duk hiyah. Bagi tak comel tu biar jadi comel. Biar jadi molek. Di masyarakat kita tengok celaru pecah belah masyarakat ni kan hak ni. Tu kesan yang pertama, pecah belah. Yang kedua kesannya, otak rakyat, otak masyarakat ni jadi mandul. Mandul ni makna berhenti setakat tu ya. Manusia ni, Tuhan beri otak ke dia ni, dia boleh fikir lebih laju daripada komputer. Lebih laju daripada komputer. Baik, dalilnya kalau kita tengoklah. Malaysia wallahu alam, sini pun tak ada, boleh jadi kita tak jumpa. Tapi kalau kita pergi di negara kulit hitam, otak dia ni dia makan gapo tak tahu. Jadi molek otak dia ingat. Masa duk ngaji dulu, Syekh ada orang panggil orang kulit hitam ni lah. Kulit hitam ni dia sign jugalah, tapi jangan kita beri hadiah ke dia gapo-gapo tak apa, jangan beri hadiah sabung ke dia marah. Kulit hitam ni. Saya nak nak ke dia, oh marah dia. Dia kata nak beri hadiah gapo, jangan beri hadiah sabung. Aib, dia kata aib. Tapi dia ni ingat, Masya Allah, otak dia ni lebih pada laju pada komputer lagi. Kalau kau biasa tengok orang panggil ceramah Syekh Hasan Dadu, ulama Mauritania ke? Ulama Mauritania. Allah kecek, Masya Allah, Syekh Hasan Dadu ni. Supaya kita tekan tu bik geru lali. Sejak dia kecek, dia boleh tahu berapa dali, supaya peluru tu bik. Nak oyak otak manusia ni lebih laju pada komputer kalau diguna dengan baik. Tapi munah otak ni, dia mari punah ni kerana apa? Kerana salah faham berkenaan dengan dalil ni, punah otak. Ya jadi tak cerdik. Nak cerdik lagu mana nak tanya Tok Guru, tak boleh tanya, lemah email. Nak cerdik lagu mana? Nak tanya Tok Guru marah. Tak boleh tanya, apa? Orang yang banyak tanya tu lemah imannya. Senyap tak nak murid. Takut lemah email. Jadi bila tidak bertanya, otak tak kembali. Tanyalah doktor bawa mana di hospital. Kalau budak ni umur 2 tahun, 3 tahun, kalau dia banyak bertanya kepada ayah ataupun mak dia, budak tu cerdik. Budak tu budak ya cerdik. Nak ayah cerdik budak ni. Dia naik kereta dengan ayah dia. Cerita lah ni bukan hadis. Naik kereta dengan abah dia, naik kereta pergi. Abah dia ping. Tekeh, hon ni. Ping. Akak tangi. Dia tanya, siapa dia abah? Oh, Pok Daramu tu dia kata. Oh, dia pun ingat Pok Dara. Pergi depan sikit, lembu lalu. Ping. Dia pun tanya, ni Pok Dara belah mana pula? Dia Pok Saudara belah mana pula? Jadi dia lekat situ. Ping tu Pok Saudara. Ping tu Pok Saudara. Kambing pun Pok Saudara dia kira. Budak. Jadi kita kena betul kesilapan dia ni. Dia telah memahami dalil hon tu dengan cara tidak betul. Tugas seorang ayah mesti memperbetulkan. Dok, dia kata, hak ni guna kalau jumpa orang. Kalau menatang lalu kat depan lembu kubah apa, ni juga kita guna. Orang panggil ayah tu telah membetulkan otak anak tu supaya jadi cerdik. Tapi kalau Datuk Guru tu sendiri guna dalih hak salah dah.
Salih hak tak betul dah. Lepas tu duk mari cerita bagai-bagai hak tak pakar, maknanya otak budak tu telah dimandulkan. Ada otak anak murid itu jadi mandul. Jadi setakat tu yang mikir. Setakat tu yang mikir. Sebab tu adik kakak rahmati Allah, minta maaf mau sebut. Marilah tok guru hebat mana pun jenis orang panggil royak tak habis ni, anak murid dia setakat tu. Tapi marilah tok guru hebat-hebat. Generasi hak hebat-hebat. Bin Baz ke, Saleh Utsaimin ke, hak ke dia ni nih. Tengok tu anak murid dia lagu mana. Anak murid dia ni sampai Syekh Saleh Utsaimin, dia tak pernah tulis kitab. Tak ada kitab dia tulis. Tapi karangnya tulis anak murid dia tulis untuk tok guru dia orang banyak kan. Macam kita ada anak murid kita dia ikut dah ni. Ni dia tulis. Hak boleh nulis tulis. Gapo Syekh duk royak. Siapa orang panggil PDF, rakaman suara kita orang rekod. Anak murid dia ni duduk sama dengan Syekh. Seolah-olah macam Utsaimin ni, seolah-olah benda hak nak tubik daripada mulut dia tu bergor bagi anak murid dia. Rekod ambil takak, rekod ambil takak. Tulis pula. Tak ada Syekh mati lagi, siap dah fatwa Utsaimin. Hak soal jawab orang tanya, soal jawab tengah jalan, soal jawab nak naik kereta, masa tu keadaan masa nak naik kereta. Soal jawab masa tengah pakai kasut. Anak murid dia tulis belakang. Sebab apa? Sebab tok guru tu sendiri bawa manhaj betul dah. Berilah otak anak murid tu. Tapi kalau tok guru tu sendiri bawa fahaman yang melampau, fahaman yang taksub, tak boleh terima dalil lain, melainkan dalil dia. Orang sebut hak lain, mungkin dia tak tahu ataupun mungkin dia tahu, dia saja buat tak tahu. Jadi orang hak dengar dia ni, orang panggil otak setakat tu ya boleh mikir. Itu bahaya kesan menggunakan dalil yang kedua, dia memandulkan otak. Allahu Akbar. Saya ke otak ni. Otak ni saya. Sebab tu benda fikiran ni kita tak boleh nak punah dah fikiran kita ni, tak boleh. Tak boleh nak punah. Siapa diharamkan kita ni makan benda mabuk kerana punah fikiran. Ada hukumnya nak pula bagi orang minum arak ni kerana memunuhkan fikiran kita. Siapa tahap tu? Tu kesan. Orang panggil melampau, memandulkan akal. Orang panggil selagi hak tersebut tadi, pecah belah di kalangan masyarakat. Satu perkara lagi yang adik kakak dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan salah menggunakan dalil ni, hak paling ketara kita nampak. Puak hak guna dalil ni, orang panggil menunggak agama. Menunggak agama. Lalu, sepatutnya, benda hak mudah diwi pada orang. Kalau hukum-hukum hak mudah diwi pada orang. Hukum hak payah tu diambil ke dia. Tapi tak, bila jawab satu-satu soalan je, orang hari ni nak minat menjawab soalan. Amba tengok dalam TikTok terutamanya, ustaz muda-muda lagi kadang-kadang jawab tak tahu gapo. Tapi oleh kerana dia ni ada rupa sikit, lepas tu adalah orang panggil pengikut dia gapo semua sekali. Kecek hak agama ni muka Islam, kecek Islam ni orang nak dengar belaka, tapi dia kecek orang tanya dia jawab engkau sikok ada sekali. Dia jawab dengan tak tahu dalil. Tak jawab tak tahu gapo. Lalu masyarakat pakai duk ikut dan nampak dia ni kecek agama. Padahal nak jualnya minyak wangi dia. Nak jualnya barang dia. Orang panggil menunggang agama. Nyanyi ke masyarakat. Sebenarnya masyarakat ni dia ada garis ukur dia panggil. Dia boleh ukur. Sebab agama kita mari ni memberi ukuran kepada kita untuk kita menilai satu perkara itu benar ataupun tidak. Kena ukur dengan apa? Ukur dengan ilmu. Sebab tu kita kena ngaji. Kena ngaji. Dan satu berita yang datang kepada kita tu kita tidak telah bulat-bulat. Walaupun mari daripada siapa sahaja. Kecuali hak kita mari daripada mulut orang kata ni qala Nabi, qala Rasul, hadis begini boleh tengok kitab ni. Dan kita hak orang dengar ni pada hari ni tak ada kata telan saja. Dak. Kita mesti tanya. Ataupun balik kita mesti tengok mana. Tak boleh nak buka, tak reti, balik suruhan nak reti. Hal ni kata dalam Bukhari. Hadis Bukhari lagu mana? Anak hak ngaji agama ada. Muka. Hari ni dunia luah, alhamdulillah. Tuhan bui hari ni alhamdulillah dunia luah. Zaman sahabat dulu nak kita tanya hadis tu sahih ke tak sahih. Betul ke tak betul, ambil daripada kawan ni kena girau jauh pergi. Ngembara banyak mana. Nak pergi tanya satu hadis. Lah ni kita boleh tengok.
Dan orang panggil ulama kita membangunkan satu aplikasi dan telefon untuk kita tengok hadis tu sahih tak sahih. Tapi kalau kita sebut gini, Syekh dia kata kita, ngajilah Google, dia kata. Pula. Dia kata ngajilah Google pula lah ni. Dah, bukan kita ngaji lagu, kita menggunakan apa kemudahan yang Tuhan beri pada hari ni. Nak ayat beri pada hari tak ada sebab untuk manusia terima bulat-bulat kata seseorang walaupun itu satu pendusta. Akan ditanya di hadapan Allah. Bapa pun tak tengok dalam Bukhari. Tak beli kitab Bukhari. Bapa pun tak tengok. Dalam Google ada. Mau boleh Google hadis ni sahih ke tak sahih. Tuhan tanya ke tak Ustaz Google. Terang mati nak tengok Tuhan tanya ke tak. Bukan payah. Dah kata ni. Tentu dah Tuhan tanya. Tentu dah Tuhan tanya sebab tak ada benda hak tak tanya. Semua kena tanya belaka kita ni. Tak okey dah. Tanya kita duk main telefon ni malaikat tak tulis. Malaikat tulis. Semua sekarang. Sebab apa? Dalilnya dia kata kitab mali hadal kitab la yughadiru kabiratan wala saghiratan illa ahsaha. Mali kitab gapo ni? Tak ada benda kecil benda besar tulis habis licin. Okeylah kita cek ni benda tak tulis. Allahu akbar. Mudah kita nak fikir nak buka otak kita mudah. Makna kata esok Tuhan katanya, apa mu tak tengok hadis ni? Apa mu tak tanya orang? Tak kata kalau tahu Tuhan, ikut tok guru saja. Apa mu ikut? Aku suruh ikut Nabi. Tentu dah Tuhan tanya lagu tu. Pas nak jawab lagu mana? Kalau hamba tanya tak boleh jawab dah. Pas Tuhan tanya lebih lagi. Malaikat tanya lebih lagi. Kita ni sama-sama makan nasi, cuma banyak kita sikit pada demo. Tak gitu kan? Kita sama-sama makan nasi, sama-sama makan ikan ni pun tak boleh nak jawab dah. Hak malaikat hak tak makan ikan, hak Tuhan tak perlu pada makan ni nak tanya demo saya nak menjawab kau. Mana? Aku jawab. Nak kata kau mana? Tentu dah Tuhan tanya. Lalu orang masyarakat ni dia kena fikir bahawa benda ni Tuhan akan tanya. Amal ibadah Islam ni dia tak ajar pakai pelik-pelik. Tak ada. Islam mari dengan sesuai dengan fitrah, naluri dan juga akal yang sempurna. Apa Rafidah duk buat tu. Orang panggil duduk ambil pasir, duduk tubuh gapo. Mana ada Islam ajar lagu tu? Tak ada buat lagu tu. Ambil benda dia dikatakan sebagai tempat yang suci, letak disujud gapo semua sekali. Ada Islam kata? Tak ada. Maknanya Islam ni dia tidak memperbodohkan akal. Dia mesti cerdik. Sebab Nabi didik sahabat untuk jadi cerdik. Allahu Akbar. Generasi hak dididik dengan dalil tu, generasi sahabat tu lah. Hak tu hak paling cerdik sekali. Tak okeylah kita nak kata kita cerdik pada sahabat. Tak tahu lah pok ni tak boleh kira tak kita kan ni. Muka jumpa Nabi semua. Abu Bakar pun jaga-jaga jumpa Nabi. Dia nak mimpi jumpa selalu Nabi. Tak boleh kira pok ni. Muka tak payah guna hadis. Berapa dah pakai selok tabir nak jumpa Nabi. Nak tanya hadis. Tak payah cek Google. Hebat lagi pada kita. Ada kita nak kecek mudah-mudah lah. Kecek lagu ni orang marah. Apa marah gay. Nak aku kecek dah. Tapi nak koyaknya. Bukit ajaran agama. Kalau buat akal kita jadi bodoh. Mesti jadi cerdik. Sahabat, kalau benda yang berbentuk kepercayaan, benda pelik tapi kena percaya. Dia percaya tak banyak tanya dah. So, apa kata Nabi Sulaiman menikah 99 orang tidur belakang dengan bini dia. Kita kata dia ni. Sahabat tak ada tanya banyak dah. Percaya. Benda hak pelik-pelik mari hak Nabi cerita. Cerita yang pelik dalam Quran ni banyak dalam surah Maryam. Nabi Zakaria boleh anak masa tua. Maryam boleh anak tak ada suami. Pelik belaka. Oleh kalau manusia suka kepada cerita pelik, Tuhan buat mari cerita pelik juga tapi membina akidah. Akan jadi cerdik. Ni. Itu Quran. Dia buat cerita pelik juga. Pelik lagi. Allahu Akbar. Maryam boleh beranak. Tak ada orang. Tak ada suami. Kita kata dia ni. Boleh beranak. Pelik. Tapi pelik dah aku nak buat sebab apa? Sebab aku tak perlu pada sebab. Dia kata. Aku nak buat sekarang tak perlu pada sebab. Mu manusia perlu pada sebab. Sebab apa gini, sebab gini. Sebab apa sakit ni, sebab lagu ni. Sebab apa lagu ni, sebab. Aku tak perlu pada sebab. Tidak kata sebab kena ada suami. Tak perlu pada sebab. Aku nak buat lagu ni. Sebab apa? Sebab aku kuasa. Peduli apa kamu? Kita nak kata lagu mana? Moga dia tu Nak lawai lagu mana? Moga dia tu senyap dik situ. Maknanya Quran ni wak mari cerita pelik nak bina akidah. Orang hari ni wak mari cerita pelik juga nak rosak akidah.
Beza dia waktu tu. Sebab dia mari cerita pelik tu tidak dengan nas, tidak dengan Quran. Cerita al-ghaibiyat, bagai pelik-pelik ni Allah Ta'ala royak ke Nabi kita, gapo dia hak pelik. Nabi cerita pada sahabat. Ya Rabbi, kalau Tuhan wi benda pelik-pelik ke dia, orang panggil karamah itu kelebihan dia, tapi dia tak minta dengan Tuhan. Dia tak kata beramal-beramal nak jadi karamah. Adalah keramat tu kita tidak tolak dah kita kan. Keramat Tok Guru ni, keramat Tok Guru ni. Ada. Sepatutnya kita tanya Tok Guru tu amal gapo sampai Tuhan wi kelebihan ke dia. Patut kita tanya hak tu. Dak, dia dok kejar kau keramat tu. Oh, dok amal tu yang katung sebah teko autoriti. Bak nak musuh keramat. Nak suh keramat. Jumpa kau pun dok gosok pala sikit, gosok pala. Mai kau tua gosok pala. Tak biasa je gosok pala. Marilah mari. Kalau kau tua gosok pala kau tonyohlah. Gosok pala apa mungkin ngaji lebih reti nya. Kalau gosok pala dah kita kan. Kalau budak tu tak apalah hadis Nabi ada kan Nabi gosok pala anak yatim kan ni. Ni gak dia tidak anak yatim dah berubah dah. Rambut bubuk dah kata depan ni. Semai gosok pala juga minta berkat. Mari lah suruh sakit kan. Nak kata berkat gapo jadi ngaji. Sesam salah. Kita kata. Karena gapo gini? Karena salah faham barakah. Ini salah faham situ. Bapa boleh jadi salah faham? Sebab orang tu nyapa tu tak kena situ lagi. Dia orang tu terima tu tak ambuh langsung tengok, tak ambuh langsung guna otak pakai terima telah gapo je orang kata. Jadi kita kena berubahlah insya-Allah. Mudah-mudahan diberkati Allah Taala. Kita jumpa pada pusingan akhir nanti insya-Allah. Alhamdulillah. Rasa pun jelas daripada ustaz kita berkenaan dengan cara kita nak guna dalil. Dan pusingan yang ketiga ni kita nak buka soal jawab. Dah buka soalan. Kalau siapa ada soalan boleh. Dah boleh kita share. Ada soalan di depan ni. Dah soalan Syekh. Dah tanya Syekh dah. Boleh. Soalannya zaman sekarang learning ni masyarakat kita kebanyakan duk mengaji online. Dah tak ada talaki. Dah tak ada Syekh kata mengita hak moleknya kita kena talaki. Tapi banyak kelon ni duk ngaji online belaka. Jadi masyarakat hak awam ni dia tak tahu kata orang mengajar hak mana yang guna dalil yang betul. Maka soalan nak tanyanya kita nak tahu lagu mana orang mengajar tu ataupun pensyarah tu guna dalil yang betul ataupun tidak. Dan apa nasihat Syekh kepada masyarakat kita? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengurusi kita yang kemukakan soalan kepada saya. Kita nak terima agama terutama sekali kita kena berasas kepada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wahyu Tuhan ni mula-mula sekali iaitu caranya masalah talaki. Kena ada juga dalam minggu kita, bulan ni kita ni kena pergi jumpa dengan guru. Ya kena ada. Sebab Allah Ta'ala ukur ataupun buat sistem cara kita nak ngaji itu lagu tu. Hingga Nabi Muhammad ni semulia-mulia orang kena ngaji online lebih teruk dah kita lagi ya. Nampak dah tu boleh berdoa pakai goyak-goyak we tahu kan sudah tapi dak. Tuhan kata wa innaka sesungguhnya engkau tadi itu la tulaqal Quran talaqi qira'ah. Mulut ke mulut, guru ke guru dengan Jibril alaihi salam. Min ladun hakimin alim. Daripada orang ataupun guru Tuhan lah min ladun hakimin alim daripada Allah Ta'ala yang bijaksana lagi bersangat ilmu pengetahuan. Cara kita ni kita ngaji online tak salah. Cuma kita jangan buat asas. Online ni kita nak buat samirai boleh. Tapi nak buat asas tak boleh. Sebab hari ni pun ada lagi majlis talaki tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Sabtu ke Ahad ke Jumaat pun ada. Kita tak boleh nak buat tinggal majlis tu, tak boleh. Ni ramai. Boleh ke nak dengar telefon saja. Minggu hari guru duk mengajar kita tak pergi. Jaga molek tu tanya esok. Masa kita ni tak berkat kalau kita tak ui langsung kepada majlis ilmu.
majlis tafaqquh. Berguru, adanya guru, ada kitab, ada gapo. Kalau tak ada hak tu kebahagiaan hidup tu tak ada. Lepas pada tu kita nak pergi seminggu sehari dengan guru ni lah. Nanti guru kita nak pilih lagu mana, nanti kita nak ambil bisminit 2. Kita kena ui masa. Kama dia cara kita nak letak pakat-pakat bunyi kata dok mengajar agama belaka. Hak ni poroyak Allah, hak ni poroyak Rasulullah, hak ni poroyak Islam, hak ni poroyak Islam. Hak mana satu? Banyak ni. Caranya kita tengok ginilah mudah. Kalaulah majlis mana-mana, guru mana-mana, hak kita faham dengar bahasa dia baca Quran, kama dia wari pengtafsir daripada ulama mu'tabar, terutama ulama salafus salih. Lepas pada tu wari hadis, kama dia wari syarah ulama yang mu'tabar, kama dia adanya ulama-ulama mu'tabar, kama dia gunakan akal fikiran dia untuk nak bantukan Quran, bantukan hadis, hak itulah ulama hak sungguh. Gilah di mana pun kalaulah kita nak ngajilah umpama tu. Kalau mai duk royak kata dalil kita mimpi, dalil kita mengigar, dalil kita berjumpa, dalil kita tajribah ni mana kata mujarrab dan sebagainya, kita usaha, kita tolong. Kalau bahasa Sia, kalau kita coba-coba ni jadi, maka jangan lagu tu. Pasal itu bukan ad-din, bukan agama. Patutlah kita sebagai orang awam pilihlah cara nak ngaji agama semasa kita hidup dunia sekali sahaja. Jangan kita buat cuai dalam masalah kita nak terima agama. Sekadar itulah apa yang dikemukakan soalan oleh pengurusi kepada saya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Soalan mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya tanya, sebab apa masa sekarang ni orang yang pakai dalil tu kebanyakan daripada golongan orang yang dakwa kata dia tu orang alim pandai. Dan apakah kesan mereka apabila dia pakai dalil tak betul kepada masyarakat? Ini tanya kepada Ustaz Khai kita ya. Jazakallah khairan. Bagaimana yang saya sebut tadi bahawa sebab apa berlakunya salah guna dalil di kalangan orang alim, ia bukan berlaku pada hari ini tapi berlaku pada satu masa dahulu lagi, iaitu daripada golongan Yahudi. Tidak lain dan tidak bukan kerana kepentingan dunia. Hibbud dunia. Saya ke dunia dan cinta kepada dunia. Sebab tu orang Yahudi ni dalam Quran bermula daripada tengah dah surah Baqarah tu dia cerita bab Yahudi sampai surah Ali Imran. Dalam Quran tu dia cerita yang pertama sekali orang alim di kalangan Yahudi, anak orang alim daripada kalangan Yahudi. Lepas tu ahli nego di kalangan Yahudi dan juga orang panggil orang jahil di kalangan dia. Pak golongan ni boleh kita kata Allah Ta'ala telanjang. Allah Ta'ala telanjang habis. Londe habis Yahudi ni perangai lagu mana. Bukannya nak suruh kita ni kata, oh ni Yahudi kita dak. Nak yakwi perangai tu Yahudi ni manusia. Perangai yang ada pada Yahudi tu ada juga pada orang lain. Kalau tidak tak kailah kita duk sebut sama ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sampai kita kena doa pada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala tetapkan kita, tunjuk jalan yang molek pada kita. Jangan ikut jalan Yahudi. Sebab punuhnya agama samawi, agama langit dia panggil, hak sebelum daripada mari Nabi Muhammad SAW ni, sebabnya tu lebah. Dan kalau kita balik pada situasi pada hari ni pun, kita tak sih benda tu berlaku sebagaimana dahsyatnya dahulu. Walaupun benda ni duk berlaku dah, kita kata. Salah memahami dalil di kalangan Pok Tok Guru ni salah. Berlaku dah. Ya lebih parah lagi kadang-kadang jual nama. Jual nama contoh kita kata, ilmu untuk kenali. Soal jawab dia untuk kenali esok. Soal jawab untuk kenali. Dia kalau kita pilih untuk kenali ni,
Dia mau tak baca sejarah kata Tok Kenali ni pernah dituduh sebagai kaum muda. Hamba baca sejarah, muka sejarah ada. Sejarah ada, bukan kata sejarah tak ada. Tok Kenali pernah dituduh sebagai kaum muda. Sebab nak cuba betul dalam masyarakat. Masa tu disebut kaum muda lah. Dan banyak lagi orang-orang yang lain di kalangan ulama-ulama dulu yang orang guna nama dia. Contoh kata Abdul Qadir Jailani, kata dia, Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani tak ada kena-mengena dengan amalan hak dia buat pada hari ni. Tapi diguna nama dia. Kerana keramat. Kerana keramat dia. Kita kata mazhab Asy'ariyah. Abu Hasan Sy'ari kita kata ni, dia lama mana dia bertaubat dengan Allah Taala lah. Tapi bila kita kata lagu tu, dia tak bertaubat lagi. Bertaubat ni bukan orang lain kata. Pakai nama lain. Kitab dia ni Pok Demo dah tulis pula. Jadi dia cari dalih kerana saya nak buat fahami tu. Tak saya apa masalah puyuk nasi. Allahu Akbar. Amba minta sangat-sangat dengan Allah supaya Tuhan jauh kita daripada cinta ke dunia lagu ni. Minta Tuhan jauh. Sebab kalau kita fikir sekali ke dakwah ni benda yang sangat-sangat sukar, sangat-sangat payah untuk kita hadapi. Dia tak ada orang panggil, tak ada hamba kapek comel supaya raja nak mari dia apa kapek comel jalan nak lalu dia ni. Dakwah tak ada. Dakwah ada duri, ada kacau, ada seluk, ada najis. Yang lalu kat tu. Yang lalu gitu. Maknanya orang nak duduk di atas jalan dakwah yang Nabi SAW bawa ni bukan satu benda yang seni. Bukan satu benda yang mudah. Alhamdulillah lah ni agak kata Tuhan mudah lah nak banding halangi orang hak menghalang daripada orang hak terima tu. Alhamdulillah banyak orang terima. Sebab lah ni banyak orang cerdik. Banyak orang cerdik. Hak kata saya tahu tak saya terima tu orang panggil orang memang kita kata gapo memang kita hanya Tuhan yang boleh buka pintu hati dia. Kita berdoa lagu tu. Macam bobok kita Syekh sendiri pun siapa mau tengok live Syekh tu. Baru last minute baru Assalamualaikum Alhamdulillah tu. Tu bit dah. Dah kata dah lah berok kata. Syekh tak ada buka buku lagi. Hadis tak ada baca lagi. Tu bit dah hatu raya. Tak ada nak japi lagi hatu tu bit dah nak buat bisa untuk bomo. Kalau zaman dulu Syekh kalau budak-budak teriak giroyak pada sore tok bomo tu, dia turun tangga pakai selipar tersenyak dah budak tu. Nak buat bisa yang dia. Ayalah lah. Nah, kita tak ada wiwah kilah lagi. Kalau wiwah kilah tak bergerak lah kita kata. Kerana apa? Orang takut sangat royak bagi benar ni kerana menutup puyuk nasi yang ada. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi? Ada lagi soalan? Tak ada. Okey, kalau tak ada, kita minta kepada Syekh buat kesimpulan sikit. Di atas yang kita buat forum pada malam ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pun jadi sapa kepada akhir jalsah kita ni yang kita boleh buat jumpa sekali dengan Ustaz Azam kita, Ustaz Khair pada malam ni. Iaitu kesimpulannya dalam masalah kita nak terima agama ni, pastilah kita kena terima dengan alasan. Dan tak boleh sama sekali kita nak terima dengan kita tutup mata kepala kita. Dan jangan kita terima pendapat guru kita belaka seperti kita terima daripada Nabi. Tak boleh. Ya guru ni memanglah ya adalah benda-benda yang ijtihad dia dan hawa nafsu dia dan gaponya kita kena tahu jadi molek. Orang yang berjaya di kalangan ulama dulu-dulu ni dia terima agama daripada guru dia juga, tapi dia letak di atas batasan ataupun timbangnya yang adil. Bukan semua hak tok guru dia raya pasti jadi gitu belaka. Seperti al-mayyit amam al-ghasil, tak sel lagu tu. Mayat depan orang mandi. Lah mana nak jadi? Terima belaka. Akik tangan, kaki. Wak gitu gini balik kanan, kiri. Ini bukan ajaran yang dihajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita umat Islam nak cidik, nak pandai, kena guna akal fikiran bawah naungan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quran, ada dalam hadis, mengikut alim ulama yang muktabar, yang diterima kata dia tu ulama muktabar sungguh. Barulah kita tadi itu boleh ambil ilmu daripada dia. Hari ni kita nak buat beza tak leh mana hak muktabar bukan muktabar. Kadang ada agak ulama tempat kita tinggi pada Imam Syafi'i pun ada. Nah, tok guru kita ni arak sepatah pun tak boleh. Alai pada mujtahid mutlak pun ada. Ni banyak benda-benda yang kita kena ubahkan fikiran kita. Kalau tak ubah, umat kita jadi gini. Jadi mundur. Nak kepada kemajuan tak boleh sebab akal fikiran kita pahal tak kena. Sekadar itulah ruang yang kita buat ni untuk nak menggerakkan akal fikiran supaya kita tadi itu boleh hadap ke depan, bawa ajaran Allah sampai kepada anak cucu kita, seterus kepada apa yang Tuhan merdai, apa yang Tuhan itu redai. Terima kasih pada Ustaz Azam. Ya baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada panel kita kedua, iaitu Syekh Wan Syukri dan juga Ustaz Khairul Ikhwan. Jadi malam ni alhamdulillah dengan forum yang kita buat, mungkin kali pertama lah kita buat forum di tepi patah. Di tepi patah, dan alhamdulillah malam ni cuaca pun baik. Cuaca baik. Kemarin hujan. Tapi hari ni alhamdulillah cuaca baik. Maka akhiri forum kita. Ada salah silap, minta maaf. Dan insya-Allah kita akan buat forum lain kali pula. Insya-Allah bersama dengan guru kita berdua dan juga mungkin moderator kita tukar orang lain pula. Adik-adik kita yang ada di depan ni, supaya kita boleh belajar insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.